Ala Rasulihil Karim. InsyaAllah pagi ini kita dengar beberapa hadis mengenai pentingnya menjaga lidah. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man yatman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang boleh memberi jaminan kepadaku terhadap anggota-anggota yang berada di antara kedua-dua tulang rahang, yakni lidah, dan di antara dua paha, bahawa dia tidak akan salah menggunakan lidah dan kemaluannya, maka aku menjaminkan syurga untuknya. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang boleh memberi jaminan kepadaku terhadap anggota-anggota yang berada di antara kedua-dua tulang rahang, yakni lidah, dan di antara dua paha, bahawa dia tidak akan salah menggunakan lidah dan kemaluannya, maka akan aku menjaminkan untuknya syurga. Anil Harith bin Hisham radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah akhbirni bi amrin a'tasimu bih, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imlik hadha wa ashara ila lisanihi. Sayyidina Harith bin Hisham radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepada saya suatu amalan yang boleh saya berpegang teguh dengannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menunjukkan ke arah lidah, peliharalah ini. Sayyidina Harith bin Hisham radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepada saya suatu amalan yang boleh saya berpegang teguh dengannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda sambil menunjukkan ke arah lidah, peliharalah ini. An Abi Juhayfah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah, qala fasakatu falam yujibhu ahadun, qala huwa hifzul lisan. Sayyidina Abu Juhayfah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Kesemua mereka terdiam. Tiada seorang pun yang menjawab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling disukai ialah menjaga lidah. Sayyidina Abu Juhayfah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Kesemua mereka terdiam. Tiada seorang pun yang menjawab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling disukai oleh Allah ialah menjaga lidah. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughu al-'abdu haqiqatal iman hatta yakhzuna min lisanihi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehingga dia memelihara lidahnya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehinggalah dia memelihara lidahnya. An Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah man najah, qala imlik alayka lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah cara untuk mendapatkan keselamatan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, peliharalah lidah kamu, tinggallah dalam rumah kamu, jangan ke sana kemari tanpa tujuan, dan menangislah atas kesalahan-kesalahan kamu. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah cara untuk mendapatkan keselamatan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, peliharalah lidah kamu,
tinggallah dalam rumah kamu, jangan ke sana kemari tanpa tujuan, dan menangislah atas kesalahan-kesalahan kamu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allah syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dipelihara oleh Allah daripada kejahatan anggota-anggota yang ada di kedua-dua tulang rahang dan kejahatan anggota yang ada di dua peha, yakni lidah dan kemaluan, maka dia pasti akan memasuki syurga. Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan anggota yang ada di kedua-dua tulang rahang dan kejahatan anggota yang ada di antara dua peha, yakni lidah dan kemaluan, maka dia pasti akan memasuki syurga. Keterangan. Maksud memelihara lidah ialah tidak menyalahgunakan lidah, seperti mengumpat, menghasut, bercakap sia-sia, bercakap tanpa keperluan, bercakap apa-apa sahaja tanpa berhati-hati, bercakap perkara yang lucah, bergaduh, mencarut, melaknat manusia atau binatang, sentiasa bersyair yang tidak memberi manfaat, yakni menyanyi, bergurau senda, memecahkan rahsia, berjanji dengan dusta, bersumpah palsu, menjadi talam dua muka, memuji seorang tanpa sebab, dan juga tanya perkara-perkara yang tidak perlu. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai pentingnya kita menjaga lidah. Nabi SAW menjamin orang yang dapat jaga lidah dan juga kemaluan dia, insyaAllah akan Rasulullah menjamin baginya syurga. Jadi sama-samalah kita jaga lidah kita, banyakkanlah berzikir, berselawat, baca Al-Quran dan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar amal dan sampaikan, insyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah.